Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel The Rizwan. Okay, hari ini saya akan buat video berkenaan dengan jenis-jenis pengeluaran KWSP sebelum persaraan, iaitu sebelum umur 55 tahun lah. Jadi kita perlu tahu jenis-jenis, ada beberapa pengeluaran yang boleh kita buat sebelum capai had umur yang diperuntukkan. Okay, jadi KWSP benarkan pengeluaran sebelum persaraan jika hilang upaya untuk pendidikan atau membina rumah. Jadi kita teruskan. Okey, ramai yang tak tahu wang KWSP boleh dikeluarkan sebelum umur persaraan. Ianya lebih kepada pengeluaran untuk persediaan sebelum bersara. Jika selama ini ramai di antara kita hanya ingat duit caruman kumpulan KWSP hanya boleh dikeluarkan ketika mencecah umur 50 tahun, ternyata tanggapan itu salah. Okey, pengeluaran KWSP ini disebut sebagai pengeluaran sebelum persaraan, di mana pencarum KWSP dibenarkan mengeluarkan simpanan sebelum mencapai umur persaraan dengan tujuan untuk membantu pencarum membuat persediaan untuk persaraan nanti. Bagi yang berhasrat untuk keluarkan wang simpanan KWSP untuk tujuan tertentu, cuba semak jenis-jenis pengeluaran KWSP dan syarat-syarat yang akan saya kongsikan di bawah. Okey, jenis-jenis pengeluaran KWSP anda perlu tahu. Okey, pertama adalah pengeluaran umur 50 tahun KWSP. Pengeluaran kesemua ataupun sebahagian simpanan dari akaun 2 apabila ahli mencapai umur 50 tahun. Okey, kelayakan untuk memohon adalah ahli bertaraf warga negara Malaysia atau bukan warga negara Malaysia. Yang kedua, ahli berumur di antara 50 tahun hingga umur 54 tahun. Yang ketiga, ahli mempunyai simpanan dalam akaun 55. Dan pengeluaran yang kedua adalah pengeluaran KWSP umur 55 tahun. Pengeluaran kesemua atau sebahagian simpanan apabila ahli mencapai umur 55 tahun. Kelayakan adalah ahli bertaraf warga negara Malaysia atau bukan warga negara Malaysia. Ahli berumur di antara 55 tahun hingga 59 tahun. Ahli mempunyai simpanan dalam akaun 55. Okey, pengeluaran yang ketiga adalah pengeluaran KWSP umur 60 tahun, iaitu akaun emas lah. Pengeluaran ini adalah perluasan kepada pengeluaran umur 55 tahun sedia ada selaras dengan umur persaraan minimum 60 tahun. Kelayakan warga negara Malaysia atau bukan warga negara mencapai umur 60 tahun mempunyai simpanan KWSP. Okey, jadi yang keempat adalah pengeluaran mengurangkan ataupun menyelesaikan baki pinjaman perumahan. Okey, yang pertama individu. Pengeluaran simpanan akaun 2 untuk mengurang menyelesaikan baki pinjaman perumahan yang diambil daripada institusi pemberi pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP bagi pembelian secara individu. Yang kedua adalah pengeluaran bersama, pembelian secara bersama dengan ahli keluarga terdekat, suami, isteri, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak tiri atau anak angkat atau adik-beradik, individu atau membantu suami atau isteri. Kelayakan untuk memohon bagi ini adalah ahli bertaraf warga negara Malaysia atau bukan warga negara. Ahli belum mencapai umur 55 tahun pada permohonan. Ahli mempunyai simpanan pada akaun 2 minimum RM500 sahaja. Yang kelima adalah pengeluaran KWSP hilang upaya. Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan semua simpanan KWSP sekiranya ahli tidak berupaya dari segi fizikal atau mental atau kehilangan upaya fungsional kekal untuk memperolehi pekerjaan, employability. Okey, kelayakan memohon adalah ahli bertaraf warga negara atau bukan warga negara. Ahli belum mencapai umur 60 tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP. Ahli masih mempunyai simpanan dalam akaun KWSP dan ahli tidak lagi bekerja semasa permohonan pengeluaran dibuat. Okey, jenis yang keenam adalah pengeluaran meninggalkan negara. Okey, pengeluaran ini boleh dipohon oleh warga negara Malaysia yang telah melepaskan atau merucukkan taraf kewarganegaraan untuk berhijrah ke negara lain atau bukan warga negara Malaysia yang telah berhenti kerja dan meninggalkan Malaysia. Kelayakan memohon adalah warga negara Malaysia, penduduk tetap PR dan yang telah melepaskan atau merujukkan taraf kewarganegaraan Malaysia. Syarat yang kedua, bukan warga negara Malaysia, expatriate atau pekerja asing yang telah tamat tempoh perkhidmatan dan kembali ke negara asal dan masih mempunyai simpanan dalam akaun KWSP. Dan yang ketujuh adalah pengeluaran pendidikan KWSP. Pengeluaran ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan akaun 2 untuk membiayai yuran pengajian ahli ataupun anak ahli. Anak ahli termasuk anak tiri dan anak angkat di Institut Pengajian Tinggi IPT di dalam atau di luar negara. Okey, kelayakan memohon untuk pengeluaran pendidikan KWSP adalah
ahli bertaraf warga negara Malaysia atau bukan warga negara, ahli belum mencapai umur 55 pada tarikh permohonan, ahli mempunyai simpanan dalam akaun 2. Okey, jenis yang ke-8 adalah pengeluaran KWSP pekerja berpencen dan pengeluaran pesara pilihan. Bagi ahli yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam dan diberi taraf pay pekerja berpencen, pengeluaran kesemua simpanan bahagian pekerja, bahagian majikan kerajaan akan dikembalikan kepada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP, dan kelayakan untuk memohon pengeluaran ini adalah pekerja dalam sektor awam dan mencarum sehingga diberi taraf berpencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA, atau pekerja dalam pertahanan, perkhidmatan tentera dan mencarum serta diberi taraf berpencen oleh JPA. Yang ke-9 adalah skim pelaburan ahli. Skim ini membolehkan ahli memindahkan sebahagian simpanan akaun 1 untuk membuat pelaburan bagi menambah dan meningkatkan simpanan persaraan untuk menyara kehidupan semasa persaraan. Ahli boleh melaburkan simpanan melebihi 30% dari jumlah yang melebihi simpanan asas dalam akaun 1 melalui institusi pengurusan dana IPD yang dilantik. IPD yang diluluskan di bawah skim pelaburan ahli adalah terdiri dari syarikat pengurusan unit amanah termasuk Amanah Saham Nasional Berhad, syarikat pengurusan kumpulan wang dan lembaga tabung haji. Syarikat pengurusan unit amanah memberi ahli pilihan untuk pelaburan mereka dilaburkan di dalam unit amanah. Ahli juga boleh memilih untuk pelaburan mereka diuruskan oleh syarikat pengurusan kumpulan wang secara mandat persendirian. Yang ke-10, pengeluaran membina ataupun membeli rumah. Okey, pengeluaran KWSP membina rumah memberikan ahli mengeluarkan simpanan akaun 2 untuk membiayai pembinaan rumah. Ini membolehkan ahli memiliki sekurang-kurangnya sebuah rumah sebagai tempat perlindungan apabila bersara. Pengeluaran KWSP membeli rumah memberikan ahli mengeluarkan simpanan akaun 2 untuk membiayai pembelian sebuah rumah. Ini membolehkan ahli memiliki sekurang-kurangnya sebuah rumah sebagai tempat perlindungan apabila bersara. Okey, kelayakan untuk memohon skim pengeluaran ini, membina rumah ataupun membeli rumah, ahli bertaraf warga negara atau bukan warga negara, ahli belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan, ahli masih mempunyai simpanan dalam akaun 2 sebanyak minimum RM500. Dan yang ke-11 adalah pengeluaran simpanan melebihi 1 juta. Pilihan kepada ahli yang mempunyai simpanan melebihi 1.05 juta mengeluarkan lebihan simpanan berkenaan untuk diuruskan sendiri oleh ahli. Kelayakan adalah warga negara Malaysia atau bukan warga negara, ahli belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan, ahli mempunyai simpanan tidak kurang dari 1.05 juta. Dan yang ke-12, pengeluaran ansuran bulanan pinjaman perumahan. Pengeluaran KWSP simpanan akaun 2 untuk membiayai ansuran bulanan pinjaman perumahan bagi tujuan pembelian atau pembinaan rumah. Kelayakan memohon, ahli belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan diterima oleh KWSP. Umur maksimum yang dibenarkan ialah 54 tahun 6 bulan. Ahli mempunyai sekurang-kurangnya 600 dalam akaun 2. Ahli yang layak memohon adalah warga negara Malaysia, bukan warga negara Malaysia. Dan yang terakhir, menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998 atau mendapat taraf penduduk PR. Okey, yang ke-13, pengeluaran kematian. Pengeluaran penuh akaun ahli oleh penama, waris, pentadbir pusaka, waris terdekat ahli apabila berlaku kematian ke atas ahli KWSP. Kelayakan memohon ahli bertaruhan negara Malaysia ataupun bukan warga negara Malaysia. Dan yang ke-14, pengeluaran kesihatan. Pengeluaran KWSP ini membolehkan ahli mengeluarkan simpanan akaun 2 untuk membiayai kos rawatan, perubatan penyakit kritikal atau pembelian peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan oleh lembaga KWSP yang dihidapi oleh ahli atau ahli keluarga yang dibenarkan. Kelayakan memohon adalah ahli warga negara Malaysia atau bukan warga negara, ahli belum mencapai umur 55 tahun pada tarikh permohonan, ahli mempunyai simpanan dalam akaun 2. Yang ke-15 adalah pengeluaran haji. Pengeluaran haji bertujuan menampung perbelanjaan asas mengerjakan haji dan bukan keseluruhan kos pembelanjaan haji. Rasanya untuk memastikan pengeluaran yang dibuat tidak menjejaskan simpanan persaraan ahli. Yang ke-16, pengeluaran perumahan fleksibel. Pengeluaran perumahan fleksibel adalah proses menghadang atau mengetepikan sebahagian simpanan dalam akaun 2 ahli ke akaun pengeluaran perumahan fleksibel bagi memudahkan ahli mendapatkan pinjaman perumahan yang lebih tinggi untuk membeli ataupun memindah rumah. Okey, yang ke-17 adalah membantu ahli KWSP. Pengeluaran perumahan prima, iaitu membantu ahli KWSP memiliki sebuah rumah di bawah skim perumahan rakyat satu Malaysia prima yang memanfaatkan simpanan KWSP ahli sedia ada serta caruman bulanan di masa hadapan. Untuk pengeluaran membuat pengeluaran simpanan, anda boleh terus ke kios
atau cawangan KDBSP berdekatan untuk panduan memohon pengeluaran. Okey, yang kita juga boleh membuat permohonan pengeluaran air lestari semasa COVID ini, iaitu sebanyak sebulan maksimum 500. Okey, jadi itu adalah jenis-jenis 18 jenis pengeluaran sebelum persaraan. Okey, jadi untuk memohon pengeluaran ini, anda perlu pergi ke cawangan ataupun kios KDBSP yang berdekatan, ataupun anda boleh apply melalui online melalui iAccount Ahli. Okey, anda perlu daftar iAccount Ahli dahulu. Anda boleh rujuk di dalam video saya yang sebelum ni. Saya telah ajar macam mana untuk membuka iAccount KDBSP. Setelah login ke dalam iAccount KDBSP, anda pergi ke bahagian withdrawal dan pilihlah jenis-jenis pengeluaran yang anda mahu buat. Okey. Jadi saya rasa itu saja berkenaan dengan jenis-jenis pengeluaran KDBSP sebelum persaraan. Jadi kalau anda rasa bermanfaat dan kalau anda suka dengan video saya, jangan lupa subscribe, komen dan share. Assalamualaikum.